أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Lapar tak? Sikit. Dah makan tak? Tak masa makan belum, senyum macam belum makan je. Sarapan je, sekarang dah pukul 11.30 Sikit lagi kan? Tak apa. Kita tak boleh banyak masa ya. Pagi ni mudah-mudahan ya. Okay. Baik. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membincangkan satu topik yang ada kena-mengena dengan Nabi SAW. Namun ianya berkaitan dengan puteri-puteri Nabi SAW. Pentingnya perbincangan pagi ini ialah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan puteri-puteri Nabi SAW dan bagaimana kita sebagai seorang muslimah dapat mencontohi jejak langkah mereka ini yang kita kategorikan sebagai wanita-wanita yang salihah. Jadi ada dua figure penting pagi ini, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma yang akan saya bawakan pada pagi ini. Dan sebagaimana biasanya kita akan lihat terlebih dahulu tentang kepribadian ataupun tentang latar belakang mereka berdua. Baik, Ruqayyah ni anak Nabi yang nombor berapa? Saya tanya ni. Anak Nabi yang perempuan ada berapa? Bangun. Anak Nabi yang perempuan ada berapa? 4. Okey, sini jawab 4. Yang tengah pertama siapa? Ini yang bongsu. Salah. Okey. Yang pertama, saya tanya yang pertama. Yang pertama siapa? Siapa tadi sebutnya? Zainab. Okey, yang kedua? Yang kedua? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ke Ruqayyah? Kan? Ruqayyah ke Ummu Kalsum? Terbalik. Tiba-tiba pula Fatimah masuk. Nombor 2 siapa Fatimah? Nombor 2 siapa? Apa dia? Nombor 3. Dia nombor 3, dia nombor 2. Tak ingat ya? Tak ingat? Tak ingat ke tak tahu? Ruqayyah nombor 2. Okey, Ruqayyah nombor 2. Kemudian diikuti dengan Ummu Kulsum. Sebutnya Ummu Kulsum bukan Kalsum. Kalsum tu salah Kalsum. Ummu Kulsum, namanya sebutan bahasa Arabnya sedikit. Okay? Kemudian yang ketiga barulah Fatimah. Fatimah paling bongsu. Yang paling bongsu, paling lama hidup dengan Nabi SAW. Ruqayyah ialah anak Nabi yang wanita, yang puteri ini nombor 2. Kemudian diikuti oleh Ummu Kulsum. Tak banyak bezanya dengan Ruqayyah, antara Ruqayyah dengan Ummu Kulsum ini. Ayah sama, daripada ibu yang sama, suami pun sama kan? Nampak kan satu? Kalau kita lihat suami Ruqayyah ni Utbah. Okay? Utbah bin Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini suami yang pertama. Kemudian mereka berpisah. Kalau Ummu Kulsum, suaminya Utaibah, iaitu adik kepada Utbah. Nampak tak? Cousin dengan cousin ni kahwin sama-sama. Okey, kakak dengan abang kahwin, adik dengan adik kahwin. Jadi ya begitu. Lamaran datang serentak, bernikah hari yang sama dan bercerai pada masa yang sama. Inilah Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Cuma Ummu Kulsum ni kan dia nikah dengan adiknya Utaibah bin Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang merupakan anak kepada Abu Lahab dan Ummu Jamil. Kenal tak siapa Abu Lahab? Siapa? Pakcik Nabi. Pakcik Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi SAW. Kemudian nanti kedua-duanya bernikah dengan Utsman bin Affan. Bukan serentak lah. Maksudnya setelah Ruqayyah wafat, nanti kemudian Utsman bernikah dengan Ummu Kulsum. Okay, baik. Saya nak bawa satu timeline ya. Kalau lihat pada slide saya, dah dapat slide saya tak dapat ke? Nanti boleh download slide saya di apa namanya? Mawaddah di RSS. Di bit.ly/Mawaddah di RSS. Nanti boleh download nota-nota ni kan, boleh lihat di situ. Kalau siapa yang boleh download sekarang, boleh download sekarang baik, jadi mudah untuk ikuti perbincangan saya. Baik, saya nak bawa perbincangan ini mengikut kepada timeline yang telah saya letakkan di slide ini. Bermula daripada penurunan wahyu, penting untuk diingatkan kedua adik-beradik ini iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, mereka bernikah sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi kedua-duanya bernikah sebelum bi'athah, iaitu maksudnya sebelum Nabi SAW menjadi Nabi. Jadi sekarang di sini bila wahyu diturunkan, dan kita dapati dan saya rasa semua maklum bahawa keadaan kota Makkah pada itu sangat genting kerana berlaku penolakan daripada orang ramai tentang dakwah Nabi SAW. Ramai yang tidak boleh menerima untuk bertuhankan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Ramai yang tak boleh terima bahawa Muhammad itu adalah seorang Nabi. Mereka tak boleh terima banyak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi penentangan berlaku sangat keras pada Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul pada waktu itu. Dan paling hebat yang menentang ialah Abu Lahab dan Ummu Jamil, yang merupakan mentua kepada Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi mereka ni buat pelbagai macam onar ketika Nabi SAW berdakwah di kota Makkah. Dan kalau saya nak ringkaskan secara awal di sini ya, rumah tangga Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dia menjadi berantakan kerana mak mentua dan bapa mentua ni yang masuk campur atas urusan rumah tangga anak mereka. Jadi dia macam inilah, besan dengan besan gaduh. Faham ya? Tak berkenan dengan besan, dengan anak besan pun sekali tak berkenan lah, begitu. So inilah Abu Lahab dan Ummu Jamil tak berkenan. Sebab apa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum anak Muhammad. Jadi Muhammad ni dah suruh kita bertuhankan kepada Allah. Jadi kita tak berkenan dah dengan menantu ni. Sedangkan mereka baru bernikah. Mereka baru saja bernikah. Jadi pada waktu itu, kerana mereka sangat menentang, Abu Lahab dan Ummu Jamil sangat menentang dakwah Nabi SAW, turunlah satu surah yang khusus untuk mereka berdua, iaitu surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni macam mana bacanya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini surahnya. Okey, kita panggilnya sebagai surah Al-Masad. Jadi bila turun surah Al-Masad ini tidak ceritalah kenapa Allah turunkan surah Al-Masad. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah ini ialah untuk mencela Abu Lahab yang telah mencela Nabi SAW. Nabi SAW pada waktu itu, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari ya, saya datangkan kisahnya. Nabi SAW ada pada satu pagi, dia datang duduk di tengah-tengah satu bukit ini. Ada riwayat mengatakan bukit itu namanya Bukit Safa. Dia berdiri di atas bukit itu dan dipanggil orang ramai untuk datang mengerumuni baginda dan untuk mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi bila dah ramai orang penduduk Quraisy, kaum kabilah Quraisy ni duduk bersama dengan Nabi SAW di situ, dan Nabi pun kata begini kepada mereka, apa pandangan kalian? Ara'aitum law akhbartukum, bahawa apa pandangan kalian kalau sekiranya aku kabarkan
ada musuh esoknya akan serang kita. Esok atau petang ini akan serang kita. Adakah kalian akan percaya kata-kata aku? Inilah ucapan yang Nabi SAW berikan kepada kaumnya. Jadi mereka ni tahu bahawa Nabi tidak akan berbohong. Nabi digelar sebagai insan yang al-amin, iaitu amanah, jujur dalam penyampaian, jujur dalam setiap tindakan dia, kan? Maka kita dapat di sini mereka kata kepada Nabi SAW, ya, kami percaya. Nabi SAW pun kata kepada mereka, sesungguhnya azab itu ada. Azab yang pedih ada. Jadi maksudnya Nabi suruh mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab pada waktu itu yang menyaksikan peristiwa ini, dia tanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, adakah sebab ini engkau kumpulkan kita semua dekat sini? Dia pun kata kepada Nabi, tabban lak, celaka engkau Muhammad. Dia kata gitu kepada Nabi. Kemudian inilah yang menjadi sebab mengapa Allah turunkan surah Al-Masad, untuk mencela kembali celaan yang telah dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja menyentuh tentang kecelakaan Abu Lahab di dunia dan di akhirat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga menyertakan dalam surah ini tentang isterinya Ummu Jamil sebagai pembawa kayu api dalam api neraka nanti. Jadi kenapa Ummu Jamil disertakan bersama? Menurut pelbagai pandangan ulama tafsir, antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah, kalau kita rujuk pada pentafsiran yang lebih awal, contohnya Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, mereka semua sepakat bahawa Ummu Jamil ini sama-sama dahsyat menolak dakwah Nabi SAW sebagaimana suaminya. Ummu Jamil ni, dia kalau jalan keluar daripada rumah dia, tak ada kerja lain, dia akan jadi batu api supaya orang benci kepada Nabi, benci kepada ahli keluarga Nabi. Disebut dalam kitab-kitab tafsir bahawa dia tamshi bin namimah. Dia itu jalan dalam keadaan yang suka jadi batu api, pergi sana pergi sini. Kau tahu Muhammad ini, kau tahu Muhammad ini. Dia buat pelbagai macam fitnah terhadap Nabi SAW. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, Ummu Jamil juga dikatakan bahawa dia ini akan meletakkan duri di tempat yang Nabi SAW jalan. Benda-benda yang kotor pun dia akan letakkan. Malam nanti dia tak tidur, dia tahu Muhammad akan keluar jalan dekat tempat ni, kan, dia letak duri supaya mudarat Muhammad, kerana bencinya sangat dia kepada Nabi SAW. Jadi ini perbuatan-perbuatan dilakukan oleh Ummu Jamil, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun menyertakan dia dalam surah ini, kerana dia sama tag team lah dengan suami dia, kan? Sama-sama saling membantu bersama dengan Abu Lahab untuk menjatuhkan Nabi SAW dan menyebarkan kebencian antara kaum itu supaya semua orang tidak dengar dakwah Muhammad. Jadi pada waktu itu Ummu Jamil, bila Allah turunkan surah Al-Masad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang hasan li ghairi, saya ringkaskan hadis ini. Ummu Jamil dia rasa marah sangat bila Nabi bacakan surah Al-Masad ini tentang dia dan suami dia. Dia pun cari Nabi SAW sampai dari depan Kaabah. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pada waktu itu bersama dengan Nabi SAW. Abu Bakar kata kepada Nabi, dia nampak Ummu Jamil daripada jauh. Dia kata, Rasulullah, dia datang. Dia datang. Nanti dia nampak kau, kan? Nabi kata apa? Dia tak akan nampak aku. Ummu Jamil dalam beberapa riwayat mengatakan dia datang bawa batu, tau. Ada kata bawa tanah. Sebab dia macam kita lah, kalau ada orang nampak kita, kata kita ambil cili padi tu, macam nak kanyang mulut dia macam tu. Aku nak kanyang mulut kau, sini kau. Jadi dia bawa batu, dia bawa ni dengan tujuan nak masukkan dalam mulut Nabi. Begitu keadaannya. Jadi Ummu Jamil ni nampak Abu Bakar. Dia kata, mana Muhammad? Dia kata gitu, mana Muhammad? Kau tahu tak, Muhammad dah ejek aku. Dia kata gitu, Muhammad dah ejek aku, dia hina aku. Abu Bakar tenang saja. Abu Bakar kata kepada dia, tak, Muhammad tak ejek kau. Dia tu bukan ahli syair. Sebab bagi mereka,
bila Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka rasa Nabi membaca syair. Dan seolah-olah dalam surah Al-Masad ini Nabi mengejek, contohnya gitulah. Bagi mereka Nabi mengejek, Nabi menghina Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil ni ingatkan Nabi SAW mengejek dia dalam syair itu, padahal itu ialah ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk memberikan ancaman kepada Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Tapi Ummu Jamil pada waktu itu dia tak nampak Nabi SAW. Dia dilindungi oleh keempat malaikat. Sebab Abu Bakar tanya, kenapa bila Ummu Jamil dah pergi, kan? Dia lemparlah batu tu kat situ kan. Dia tak nampak Nabi kan, dia cuma nampak Abu Bakar ni kan. Lepas tu nak gaduh dengan Abu Bakar pun buat apa? Buat karya dia, orang kata. Dia bermusik balik. Dah musik balik. Abu Bakar tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, kenapa dia tak nampak kau? Nabi kata apa? Ada malaikat yang menjadi pelindung aku antara aku dengan dia. Jadi dia tak nampak aku di sini. Ini kita kata kemarahan Ummu Jamil ni dia tak berhenti sampai sini. Bila kita lihat kepada kronologi kisah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Ummu Jamil dan Abu Lahab mereka memaksa kedua anak mereka Utbah dan Utaibah untuk berpisah daripada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mereka buat sehabis usaha supaya anak-anak mereka ni tak menjadi menantu kepada Muhammad. Jadi sampaikan ayahnya kata kepada Utbah, Utbah, kau ceraikan Ruqayyah, aku akan gantikan kau dengan wanita yang lebih mulia daripada Ruqayyah. Jadi kedua-dua ini kita katalah nak cakap mami's boy pun susah juga sebab dia ada kaitan bapak pun masuk sekali kat situ kan. Nak papa's boy pun susah juga. Jadi nak kata dekat sini ni dua-dua ni anak mak dengan bapak lah. Tak boleh nak lawan kata-kata mak ayah. Sebab apa? Kita lihat amaran Abu Lahab dan Ummu Jamil kepada Utbah dan Utaibah sangat keras. Abu Lahab kata kepada Utbah dan Utaibah, Ra'si min ra'sikuma haramun. Kepala aku atas kepala kalian berdua haram. In lam tutalliq ibnatai Muhammad. Jika sekiranya kalian berdua tidak menceraikan atau mentalakkan anak perempuan Muhammad. Maknanya kita nak kata macam inilah. Abu Lahab kata, semua kalau masih nak teruskan lagi dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, maknanya kita dah tak ada lagi pertalian darah. Ni biasa-biasa berlaku kalau mak mentua macam ni kita dekat Astro macam tu. Kalau kau nak dengan dia, kau jangan pijak lagi rumah aku. Ada drama-drama drama-drama Melayu macam tu. Tapi drama Arab main kepala. Roksi min roksi kuma, kepala aku atas kepala kalian haram. Maksudnya kata dah tak ada kena-mengena selagi mana kau berdua tak ceraikan putri Muhammad. Ummu Jamil masuk jarum. Bila bapak dah cakap gitu kan, Ummu Jamil apa lagi? Dia pun kata, dah lalak ada anak Muhammad tu kan. Sebab apa? Dua-dua ni, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, Muhammad sayang sangat dengan diorang-diorang. Dan kita ni tak suka, dan kita ni keluarga kita tak terima apa yang dibawa oleh Muhammad, dan kita pun tak inginlah nak berbesan dengan Muhammad tu. Jadi gini kata-kata yang dikeluarkan oleh kedua-dua mereka. Akhirnya siapa nama dia? Utbah dan Utaibah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu yang tadi saya kata. Ni mas melamarnya sama-sama, nikahnya sama-sama, cerainya pun sama-sama. Berlaku serentak. Mengikut kepada kronologi kisah yang saya beritakan itu. Jadi yang masalah di sinilah Utaibah. Utaibah ni tadi suami kepada siapa? Ummu Kulsum ke Ruqayyah? Habis. Dia dah confused. Ummu Kulsum ke Ruqayyah? Ummu Kulsum. Utaibah ni dia tak sama macam Utbah. Utbah tu dia relax sikit. Utaibah apa yang dia buat? Dia pergi kepada Nabi SAW, pergi ke rumah Nabi, dia serang Nabi. Dia kata apa? Kafartu bidini, aku kafir dengan agama kau. Okey? Kemudian dia kata wa faraqtu binataka la tuhibbuni wa la uhibbu. Aku ceraikan anak engkau, dan sebab apa? Engkau tak suka aku tak suka kau. Bukan saja dengan kata-kata, tetapi Utaibah ini dia masuk rumah Nabi, dia tolak Nabi dan dia koyakkan baju Nabi. Ini perbuatan Utaibah. Ini menantu hantu kita kata. Menantu hantu ni kan
dah tak suka tak apalah kan. Tapi jangan kita ni nak memudaratkan orang lain menggunakan kekasaran. Masalahnya bukan kasar pada anak, kasar pada pak mentua. Ni masalah kan. So akhlak tak ada. Bila akhlak tak ada di sini, kita lihat Utaibah mendapat doa daripada Nabi SAW. Sebab apa? Dia dah mengasari Nabi. Nabi doalah moga Allah kembalikan apa yang dia buat pada Nabi. Dan memang Utaibah ni mati kena terkam dengan haiwan buas. Dia cari pada Nabi kan, dia koyakkan pada Nabi kan, haiwan tu koyakkan. Mati dia dalam keadaan yang sangat dahsyat. Dan sebelum dia mati dia kata apa? Aku dah terkena dengan doa Muhammad. Maknanya kita faham begini, masyarakat Makkah pada waktu itu mereka tahu bahawa Nabi membawa risalah yang benar. Kerana seluruh Makkah tahu bahawa Nabi dia takkan mungkin berbohong. Ketika dia bercakap, dia akan bercakap dengan jujur dan tak ada satu perkara pun yang boleh membuatkan dia untuk berdusta. Cumanya keegoan mereka terhadap pangkat, status, harta, semua ini yang menyebabkan mereka menolak dakwah Nabi SAW untuk mempertahankan apa yang mereka miliki. Dan mereka tak puas hati lah, kenapa Muhammad yang jadi Nabi, kenapa bukan di kalangan kita, kenapa Muhammad yang diangkat Allah kan menjadi Rasul dan sebagainya. So ini kita nampak sebab tu ketika Utaibah ni dia nak mati tu, dia kata aku ni malang. Sebab apa? Aku dah terkena dengan doa Muhammad tu kerana aku melakukan perkara yang tak baik kepada Muhammad. Jadi berpisahlah Ruqayyah, Ummu Kulsum daripada suami mereka, dan mereka kembali ke rumah bapa mereka, hidup sebagaimana biasanya bersama dengan Nabi SAW, dan mereka bersama-sama dengan Nabi SAW menjalankan dakwah bersama-sama dengan Nabi dan ibunya iaitu Khadijah radhiyallahu anha untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan kita dapat di sini bahawa setelah itu Ruqayyah dapat terganti. Datanglah Uthman ibn Affan, seorang lelaki bangsawan di kalangan pemuda Quraisy dari keturunan yang paling terhormat, masuk melamar Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi Uthman ni bukan calang-calang orang. Biasanya kita dengar Uthman ni orang yang kaya, kan? Dia bukan sahaja kaya tetapi dia dermawan. Dia seorang lelaki yang sangat pemalu, lelaki yang sangat gagah dan sangat tampan. Jadi bila datangnya Uthman ibn Affan, dia melamar Ruqayyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pun menerima lamaran itu dan dinikahkanlah Ruqayyah dengan Uthman ibn Affan. Menariknya, kedua mereka ini melalui 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama di Habasyah. Sebab apa? Pada waktu itu mereka dikahwin pada zaman awal Islam. Pada masa ini masyarakat Islam ditindas, banyak penganiayaan, penyiksaan, penghinaan yang dilakukan oleh musyrikin Makkah terhadap umat Islam pada waktu itu, masyarakat Islam pada waktu itu. Jadi Nabi SAW melihat mungkin baiknya pada waktu itu mereka berhijrah ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang adil. Dan Uthman radhiyallahu anhu menjadi yang pertama menyambut permintaan itu, dan dia bawa Ruqayyah bersama-sama dengan dia berhijrah ke Habasyah dan duduk di sana untuk beberapa ketika. Di sanalah Ruqayyah melahirkan Abdullah, anak kepada Uthman ibn Affan. Okay. Kemudian setelah beberapa ketika mereka pulang kembali ke Makkah, duduk bersama dengan Nabi SAW. Kemudian barulah datang perintah untuk berhijrah ke Madinah. Bila datang perintah untuk berhijrah ke Madinah, Uthman radhiyallahu anhu sekali lagi membawa Ruqayyah untuk berhijrah dan mereka duduk di Madinah bersama-sama. Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyatakan bahawa Uthman dan Ruqayyah bagaikan merpati 2 sejoli. Sama cantik, sama padan. Kalau dilihat memang indah kedua-dua pasangan ini. Mereka tak pernah berpisah, kan? Uthman dia nak berhijrah ke Habasyah, dia bawa sekali isterinya. Sama juga bila kita lihat dalam peristiwa hijrah di Madinah, dia bawa juga Ruqayyah, dia tak tinggalkan, dia bawa sekali bersama-sama untuk hidup bersama dengan dia di Madinah. Cumanya Ruqayyah dia jatuh sakit ketika sampai di Madinah. Dia mula sakit-sakit, ada yang kata dia kena cacar, sakit chickenpox, ada cakap begitulah. Kemudian ada juga kata sebab
dia ada sakit kerana pendarahan dan sebagainya. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan begitu. Cuma wallahu a'lam, saya tak pasti mana satu yang paling sahih. Cuma kita nak kata inilah, bila Ruqayyah sampai Madinah, dia jatuh sakit, kehidupannya mula sakit-sakit, dan Osman memfokuskan dirinya untuk menjaga Ruqayyah. Sampailah berlakunya peperangan Badar. Bila berlaku peperangan Badar, dia nak ikut, makna Osman ni nak ikut Nabi dalam peperangan itu. Tetapi Nabi kata apa? Tak perlu. Okey, duduk di Madinah, jaga Ruqayyah. Hinggalah Ruqayyah wafat. Dan Ruqayyah wafat ketika peperangan Badar berlangsung. Dan ketika berita kemenangan peperangan Badar ini sampai di Madinah, Ruqayyah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Maknanya Nabi tak sempat untuk melihat jenazah Ruqayyah pada waktu itu. Tetapi kita nampak di sini lah, kan, berita yang dibawakan oleh Zaid ibn Harithah sebenarnya ada dua. Satu ialah berita kegembiraan tentang kemenangan, dan kedua ialah berita kedukaan yang dialami oleh ahli keluarga Nabi SAW. Dan kita lihat di sini juga Osman radhiyallahu an, dia rasa sedih atas kewafatan isterinya. Tadi pun dah katakan, Osman ni dengan Ruqayyah sangat padan, sama cantik, sama padan, tak boleh berpisah, kan? Jadi Osman ni bila isterinya meninggal dunia, perasaannya sangat sedih. Dia banyak menangis, sampai ada juga riwayat mengatakan bahawa dia jumpa dengan Nabi dalam keadaan yang menangis kerana terkenangkan puteri Nabi SAW. Umar, dia pernah datang jumpa dengan Osman untuk nikahkan Hafsah kepada Osman. Kerana pada waktu itu Hafsah dia baru kematian suaminya, iaitu Hunais, salah seorang di kalangan sahabat Nabi SAW. Jadi Hafsah dia menjadi baru pada waktu itu. Umar ni, ayah kepada Hafsah, carikan untuk Hafsah suaminya yang baru. Dia offer kepada Osman. First kali dia datang jumpa Osman, dia kata, nak tak aku nikahkan engkau dengan Hafsah? Kerana juga melihat keadaan Osman ya, pada waktu itu dalam keadaan kesedihan. Mungkin bila ada pengganti, kesedihan ini dapat diubati. Osman kata kepada Umar pada waktu itu, boleh tak berikan kepada aku beberapa hari? Maknanya dia nak minta fikir, dia nak kahwin tak dengan Osman. Jadi lepas beberapa hari, Osman ni dia jumpa dengan Umar. Dia kata kepada Umar, Umar, buat masa ni aku belum ada rasa nak nikah. Dia kata gitu kepada Umar. Jadi Umar ni sedih jugalah, dia rasa kecewa kan, sebab Osman ni bukan jalan-jalan orang. Dia jumpa dengan Abu Bakar. Lepas Umar tolak tu, lepas Osman tolak tu, dia jumpa dengan Abu Bakar. Bila jumpa Abu Bakar, dia kata pada Abu Bakar, kau nak tak aku nikahkan Hafsah dengan kau? Abu Bakar diam, tak cakap apa-apa. Diam aja, tak cakap apa-apa. Jadi Umar ni kata, kalau kita orang diam ni setuju tak setuju? Setuju? Itu orang Melayu kan, cakap gitu. Diam tanya setuju ya? Tapi diam ada dua makna tau, jangan main-main. Saya kalau diam ada dua makna Dengan tiba-tiba, kalau saya kena dia diam, dia nak lah tu. Tak. Saya bukannya semua orang saya nak kan. Kalau saya diam, maknanya kemungkinan saya tak nak. Betul kan? Jadi, Abu Bakar ni diam saja. Dia diam beberapa hari, kan dia tak berikan apa-apa jawapan kepada Umar. Jadi Umar dia rasa macam kecil hati dengan Abu Bakar. Namun, beberapa hari setelah itu, Nabi SAW datang, dia melamar Hafsah. Dan menikahlah Hafsah dengan Nabi SAW. Sebab itu ada riwayat yang menyatakan Nabi kata apa? Osman, Hafsah ada lelaki yang lebih baik daripada Osman. Dan untuk Osman ada wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Sebab apa? Setelah itu Nabi nikahkan Osman dengan anaknya yang ketiga, iaitu Ummu Kulsum. Ada riwayat yang mengatakan bahawa ini merupakan perintah daripada langit untuk memerintahkan Osman, untuk memerintahkan supaya Osman itu bernikah dengan Ummu Kulsum. Jadi Nabi SAW pesan kepada Osman, aku nikahkan engkau dengan puteri aku yang seorang lagi ini, yang mana dia tu tak ada bezanya dengan kakaknya.
Sebab dia sedih tadi kan, nak cari pengganti tak ada, orang kata tak ada yang boleh ganti lah. Kalau satu tu dah tak ada, itulah. Kalau pun kita kata yang hilang pasti berganti, tapi bagi Osman tak mungkin ada yang sama dengan Ruqayyah. Tetapi Nabi kata ini sama. Ummu Kulsum sama dengan Ruqayyah, sifatnya, kepribadiannya kan. Jadi Nabi nikahkan Osman dengan Ummu Kulsum, dan Uthman diberikan dengan gelaran Zunnurain. Dia memiliki dua cahaya. Dua cahaya maksudnya ialah Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Itu puteri Nabi SAW. Jadi Ummu Kulsum dia hidup bersama dengan Osman selama 6 tahun dan mereka tidak memiliki cahaya mata. Sampailah Ummu Kulsum wafat pada tahun 9 Hijrah. Pada waktu ini Nabi SAW menyaksikan kewafatannya dan jenazahnya diselenggarakan oleh Nabi SAW sendiri. Di kalangan para sahabat, mereka kata apa? Kami menyaksikan pemakaman puteri Nabi SAW, iaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan kami dapati bahawa baginda mengalirkan air matanya. Nabi sangat sedih di atas kematian anaknya ini, kerana kita dapat describe Zainab dah tak ada, Ruqayyah dah tak ada, Ummu Kulsum dah meninggal, tinggal Fatimah. Maksudnya 3 puteri Nabi ini pergi dahulu daripada Nabi SAW. Fatimah lah yang tinggal sekecil ini, hidup bersama dengan Nabi hingga Nabi SAW wafat. Jadi anak perempuan ni orang kata dia itulah racun, itulah penawar kan. Walaupun macam mana sekalipun dia punya susah nak jaga anak perempuan ni. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita, siapa yang dia mendidik anak perempuan, maka anak perempuan itu akan menjadi penghadang untuk dia daripada api neraka. Sabar jaga anak perempuan, didik dengan baik, berikan didikan utama, bantu dia untuk jaga auratnya kan, bentuk dia menjadi wanita yang salihah. Kita sabar mendidik anak perempuan ni, dia akan menjadi perisai untuk kita daripada api neraka. Sebab tu Nabi SAW sangat sayang kepada puteri-puteri baginda. Sebab apa juga pada waktu itu Nabi semua anak lelakinya sudah meninggal, dan tinggal bersama dengan Nabi waktu itu ialah puteri-puterinya. Okey, baik. Selesai kita sebenarnya cerita pasal dua-dua ni. Pendek saja kan ceritanya. Saya nak datangkan dengan 4 poin penting daripada kisah yang saya bawakan itu. Kita tak nak cerita panjang-panjang lah ya, tapi yang penting kita nak bawa balik 4 perkara ini. Yang pertama, bila kita bincangkan tentang kisah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kita faham bahawa hidup kita sebagai manusia ini tidak ada sesiapa pun yang boleh terlepas daripada ujian Allah. Tak kira lah anak Nabi ke, kan, ahli keluarga Nabi ke, ataupun siapa pun kita. Semua manusia bila lahir di muka bumi ini, Allah janji bahawa mereka akan diuji. Bila kita melihat kisah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ia memberikan satu kita dengan pemahaman yang sangat luas. Manusia dia akan diuji sampailah dia meninggal dunia. Manusia akan diberikan kepada mereka dengan ujian untuk memupuk kesabaran dalam hidup dia sampailah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi ini fitrah kita sebagai manusia yang tidak boleh untuk kita abaikan ataupun kita ketepikan. Jadi kita tak boleh nak kata kenapa kita diuji, kenapa kita ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan ujian begitu dan begini. Kita tak boleh kata begitu. Ataupun kalau kita nak lebih fokus tentang Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu, kita tak boleh bertanya pada diri kita ni, maksud kita tak boleh mempertikaikan tentang takdir Allah, kenapa saya ada masalah rumah tangga. Kita jangan pertikaikan sedemikian. Kerana anak-anak Nabi pun mereka mengalami masalah rumah tangga hingga bercerai-berai. Dan ada manusia yang Allah uji mereka dengan ibu mertua, bapa mertua, sebagaimana puteri-puteri Nabi SAW. Dengan kata lain,
kes yang begini berlaku dalam keluarga Nabi SAW untuk membuktikan bahawa Nabi ni hidup normal macam kita. Ahli keluarga Nabi semua hidup normal macam kita. Ada ujian keluarga, ada ujian perceraian, ada ujian campur tangan daripada mak mertua, bapa mertua, ada suami yang kasar tadi sebagaimana Utaibah kan, yang jahat dengan bapa mertua. Kisahnya lebih kurang sama dengan kehidupan kita pada hari ini. Bila kita nak apply dalam konteks kita, kita tak kata, oh Nabi tu kenapa kena begitu, kena begini, sebab dia manusia. Dan kita bila baca sirah Nabi SAW, kita akan lebih menghayati kerana dia sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita, tak kira apa jua konteks hidup kita ini. Yang penting ada antara kita yang berhadapan dengan ujian-ujian tersebut. Maka begini kita lihat, apabila kita ni mungkin ada antara kita yang Allah uji dengan persengketaan mentua kan, bapa mentua tu jarang lah ya, tapi kita tak kata bukan tak ada tapi jarang. Biasanya dengan mak mentua ada je masalah dengan mak mentua, walaupun baik sama baik. Dulu suka tau, suka lah hilang menantu pilihan, tapi dah duduk satu rumah dah tak terpilih dah. Bila dah duduk satu rumah baru dah tahu kan perangai mak mentua tu macam mana, perangai menantu tu macam mana, dia dah tak terpilih dah. Jadi isunya isu yang biasa berlaku dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Islam. So kita nampak beginilah, apabila berlaku mungkinlah kita ada isu dengan ibu mentua kita contohi bagaimana Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mereka meletakkan kesabaran yang sangat tinggi dalam kehidupan mereka untuk mengatasi masalah itu. Kerana begini ya, kesabaran, kita nak hadap apa-apa ni, kalau kita tak sabar, dia tak jadi. Kita nak tenang dulu, baru kita boleh berhadapan dengan isu tersebut. Ruqayyah dan Ummu Kulsum kita lihat sangat tenang. Kenapa? Sebab sangat sabar. Mereka ni baru bernikah tau, bukan orang kata belum nikah, bukan betul tunang, tapi baru bernikah. Ada juga pendapat yang mengatakan mereka ni belum lagi melalui malam pengantin, masih lagi anak dara, diceraikan oleh suami mereka. Sebab apa? Wahyu turun pada waktu itu dan berlaku banyak sangat penentangan, banyak sangat penolakan dalam Makkah pada waktu tersebut. Jadi kita lihat di sini bagaimana seorang wanita, dua orang wanita yang membuktikan kepada kita saat sabar menjadi perisai dalam kehidupan kita, ianya mampu menjadikan kita wanita yang lebih tenang, dan akhirnya kita akan dapat melalui atau menghadapinya dengan lebih baik. Kalau kita tidak ada kesabaran di dalam kehidupan, ia akan buat kita memikirkan perkara-perkara yang tidak baik, dan akhirnya jalan keluar pun menjadi sempit. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi, Nabi ingatkan kepada kita, wa'lam anna fi sabri khairan katsira. Ketahuilah bahawa kesabaran memiliki kebaikan yang sangat banyak. Anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Kita tinggal depan tu. Sesungguhnya kesabaran pada apa yang kamu tak suka, apa yang kamu benci, memiliki banyak sangat kebaikan. Kita tak suka kepada hal isu mak mentua, persengketaan ni semua kan. Mak mentua mulut jahat, batu api, suka sakiti bapa kita dan sebagainya. Contoh dalam kisah Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum itu tadi. Tetapi apabila mereka berdua menghadapinya dengan penuh kesabaran, mereka ni kita dapati sangat salihah, sangat taat, sangat santun ketika berhadapan dengan ibu mentua mereka. Subhanallah. Cuma saya kata jarang lah ya, kita kalau mak mentua jahat, kita pun jahat balik. Biasanya macam itu. Berani dia nak bijak kepada aku bijak kepada dia balik. Tua tak tua? Gitu kan. Kita na'udzubillah menantuan itu kan. Cuma satu perkara yang lain setelah itu berlaku, kita dapati bahawa Ummu Kulsum dan juga Ruqayyah ni, dua beradik ini, mereka tidak menyebarkan kebencian. Ini satu perkara yang juga perlu kita ambil perhatian. Bila berlaku apa-apa dalam rumah tangga kita, mungkin perceraian, mungkinlah family toxic kan, dulu besan dia gini jahat dan sebagainya, kita tak ada pun memburuk-burukkan besan kita, ataupun kita tak memburuk-burukkan mantan suami kita ataupun mantan isteri kita. Yang berlalu sudah berlalu, sudah begitu. Okay, jangan diungkit-ungkit, jangan dibawa-bawa, jangan dicerita. Apa yang dah lepas, lepas.
Okay? Jangan dibawa. Sebab kalau kita merujuk kepada pelbagai macam riwayat, tidak ada pun satu riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Ummu Kulsum ataupun Ruqayyah menceritakan keburukan suami mereka untuk pada Utaibah. Tak ada. Nabi SAW tak ada pun cerita-cerita tentang kejahatan bekas menantunya ni semua ni kan, ataupun kejahatan desa-desa ni, tak ada. Nabi SAW dan Ruqayyah juga Ummu Kulsum kita nampak sangat hebat. Mereka tidak sesekali menyebarkan apa-apa bentuk kebencian dan tidak juga mengajak orang lain supaya benci kepada orang yang menyakiti mereka. Jadi kita belajar daripada sini, kita nak contoh kalau ada apa-apa konflik dalam rumah tangga, sudahlah. Okay? Kalau dah habis itu saja. Jangan kita nak memburukkan mungkin mantan suami kita, mantan isteri kita, mantan mak mentua tak ada mak mentua sampai bila-bila mak mentua kita apa kan. Kita jangan buat begitu. Sebab apa? Kalau kita buka lagi, dia tak habis. Dia akan jadi dendam. Kita akan makin sakit hati. Makin cerita, makin sakit hati. Makin buka cerita, makin rasa tu tertindas, makin rasa hati dianiaya dan sebagainya. Kita akan jadi orang yang dendam. Kalau kita nak meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik, saya selalu ingatkan beginilah, jadi orang yang memaafkan. Berusaha ya belajar. Walaupun saya tahu bukan senang. Kita bukan senang nak maafkan orang. Contohlah kalau suami kita perangai macam Utbah dan Utaibah, tuan-tuan tak nak maafkan tak? Langkah ayat aku dulu, itu ayat kita. Tak ada nak maafkan tak? Ataupun mungkin mak mentua kita perangai macam Ummu Jamil kan? Ada tak rasa-rasa kita nak maafkan? Semua saya fikir nak maafkan dia tak nak. Susah kan kita nak kata, ya saya boleh maafkan. Sebab dia tak mudah. Perkara ini sangat susah. Tetapi kita nampak begini. Apabila Ummu Kulsum, Ruqayyah, Nabi SAW memaafkan orang yang memusuhi mereka, nampak apa yang berlaku? Allah berikan ganti yang baik. Allah berikan kemuliaan kepada mereka berdua. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ingatkan kepada kita, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah pada diri seseorang hamba yang suka memaafkan itu dengan kemuliaan pada diri dia. Kita sekarang hidup inginkan kemuliaan dari Allah. Kita tidak mahu kemuliaan daripada manusia. Kalau kita nak kejarkan kemuliaan Allah, satu ni yang perlu kita perbaiki, kemaafan. Kita nak kemuliaan daripada Allah, satu ni yang perlu kita perbaiki saja. Belajar untuk memaafkan orang lain. Tetapi bukan bermakna saya kata kalau suruh maafkan tu kita ni lupakanlah apa yang berlaku kan. Tak mungkin kita boleh lupakan. Sebab kita mungkin trauma kan, kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sangat menyakitkan yang orang lain tak rasa. Kita lalui semua itu dengan sabar tadi, kemudian memaafkan, insya-Allah akan dapat jumpa jalan keluar. Di samping jangan lupa ya, mungkin kalau perlu jumpa kaunselor. Jangan dibiarkan diri kita tersakiti sedemikian. Jangan biarkan diri kita tidak mendapat apa-apa rawatan tentang isu emosi kita, masalah mungkin kita tak boleh, kita ada satu keadaan yang tak boleh melupakan. Keadaan-keadaan ini perlu dibantu oleh pakar. Tapi kena ingat, kita nak dapatkan bantuan tu tadi, pertama tadi sabar, kedua maafkan. InsyaAllah apa-apa bentuk rawatan kita akan mudah untuk hadapi dengan baik. Seterusnya ya, di sini memahami jodoh ialah aturan Allah. Kita lihat Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dia tak tahu pun yang mereka ni akan diceraikan. Sebab kita tak tahu jodoh kita kan. Kita kahwin, mungkin kita kahwin dah 14 tahun, 20 tahun, tiba-tiba suami kita buat hal tak. Pernah terfikir? Kita tak pernah terfikir. Dulu kita rasa, ya Allah lah, inilah suami yang paling aku sayang, dunia akhirat nak mati bersama rasanya. Kalau mati nak masuk liang lahat sama-sama, rasanya macam itu. Tapi kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Ataupun mungkin apa-apalah kan, hal-hal lain yang berlaku kita tak pernah tahu. Sebab ini semua takdir Allah. Yang kita tahu ialah kita menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya bagi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat juga tadi kan, Ummu Kulsum, Ruqayyah, ada tak mereka ni tahu bahawa mereka akan bernikah dengan Osman? Dua-dua akan dapat suami yang sama? Tak tahu kan? Sebab itu takdir Allah.
Kita tak tahu, mungkin lepas kita berpisah dengan suami kita, kita akan berkahwin lain, ataupun ada yang tak berkahwin sampai bila-bila. Sebab itu semua adalah susunan yang telah Allah tetapkan. Kita kena ingat ya, tentang takdir ini Allah dah catat masa kita dalam rahim mak kita lagi. Allah dah catat tentang ajal kita. Allah dah catat tentang kehidupan kita ni. Allah dah catat tentang kita bahagia ataupun derita hidup kita. Allah dah catat kita lelaki ataupun perempuan. Semuanya sudah berada dalam catatan Allah, dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga tentang jodoh itu tadi. Kita tak pernah tahu aturan Allah yang Allah letakkan pada diri kita. Kita nak kahwin suami yang muda ke, suami yang tua ke kan, janda ke, duda ke, bayu ke, anak 5 ke, anak 1 ke, tak ada anak ke, Wallahualam. Kita tak pernah tahu. Jadi sebagai hamba di sini, tugas kita ialah menjalani kehidupan dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala tadi dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, kita kena faham juga, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan itu sakit ataupun tidak, saya tanya. Sakit dia. Sakit ni macam mana? Sakitnya tu di sini. Allah. Sakitnya tu di sini ya, itu ya. Sebaiklah kakak, saya tak nyanyi betul-betul kan. Hujan je lagi. Sakitnya tu di sini ya. Tetapi itulah sunnah kehidupan kita yang perlu kita faham. Setiap kali kita bertemu dengan seseorang, kita perlu bersedia dengan perpisahan. Ummul Kulsum, Ruqayyah bertemu dengan Utbah dan Utaibah, bersedia dengan perpisahan. Ya, perpisahan diceraikan oleh suami mereka. Bertemu lagi dengan jodoh, dengan Osman. Osman dipisahkan daripada Ruqayyah dengan kewafatan Ruqayyah. Kemudian Osman dipertemukan lagi dengan seorang lagi isteri merupakan kata adik ipar lah ya, kan? Ditemukan di situ. Sekali lagi Allah uji dengan perpisahan. Perpisahan itu sangat menyakitkan bagi Osman kerana kehilangan kedua puteri Nabi SAW yang Nabi cinta dan dia sayang. Tetapi kita kena ingat begini ya muslimat semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan naungan kepada kita di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan yang terbaik melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu untuk manusia yang mereka itu bertemu dan berpisah kerana Allah. Manusia yang bertemu dan berpisah kerana Allah, contohnya Osman dan Ruqayyah dipertemukan kerana Allah, kerana keimanan mereka kepada Allah, kerana ketaatan mereka kepada Rasulullah. Mereka dipertemukan, kemudian mereka pun berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Ummul Kulsum, mereka bertemu. Ummul Kulsum dengan Osman sekali lagi bertemu, tapi kali ini sebagai suami isteri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nikahkan mereka berdua kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya wafatlah Ummul Kulsum dan mereka berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita kena pastikan dalam hidup kita ini, dengan siapa pun kita bertemu, pastikan ia kerana Allah. Kita jumpa dengan kawan-kawan kita pada hari ini, cuba kita tajdid balik niat kita. Cuba kita muhasabah kembali, kenapa hari ini kita berada di Dewan Solat ini? Adakah kerana sebab members datang kita datang? Ataupun memang kerana kita datang ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melengkup ataupun untuk mendapatkan ilmu Allah, sehingga kita pulang keluar melangkah daripada masjid ini juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bersalaman nanti kelak, ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan setiap pertemuan kita di atas muka bumi ini ialah kerana Allah. Kerana apabila kita berpisah kelak, kita ingat itu juga berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan naungan yang tidak diberikan kepada yang selainnya, melainkan kepada orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah, kerana kedua-duanya saling mencintai kerana Allah. Moga-moga bertemu kita tidak cemu dan berpisahnya kita tidak terpisah. Okey muslimat, itu sahaja bincang kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi,
untuk hidup dengan keimanan, untuk hidup dalam keadaan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ujian, setiap apa yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih atas kehadiran anda semua. Assalamualaikum. Ambilkan gambar tu.